Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi lin nisyan min nurihi wa ala alihi fi kulli lahzatin wa nafasin adada ma wasi'ahu innaka amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Wa ta'aluma wa ta'lim. تذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضوانه على. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi bersyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, taufiknya, dapatlah sama-sama kita bertemu lagi dalam siri yang ke-8, insya-Allah merupakan siri yang terakhir dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Kita sama-sama teruskan eh, eh, bab yang sedang kita bincangkan, iaitu bab fiqh. Topiknya adalah pembahagian rukun dalam solat dan bilangannya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahagian rukun dalam solat dan bilangannya. Jadi seperti mana kita tahu, yang kita belajar selama ni, dalam rukun solat ni ada terbahagi kepada tiga terbahagi kepada tiga bahagian. Rukun solat terbahagi kepada tiga bahagian. Ada yang namanya rukun qauli, rukun perkataan ataupun bacaan. Ada yang nama dia rukun fi'li, rukun perbuatan. Ada nama dia rukun qalbi, hati. Cuba kita tengok sikit. Bila sebut rukun qauli ni, dia melibatkan bacaan ataupun perkataan. Apa contohnya? Ada lima. Lima rukun qauli. Takbiratul ihram, membaca Fatihah, tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, dan memberi atau mengucap salam yang pertama. Jadi rukun qauli ni, kalau kita teliti satu persatu, syarat sah kepada rukun qauli. Maksudnya, bila mana kita nak sempurnakan, bila mana kita nak sempurnakan rukun qauli ni, dia ada syarat-syarat sah dia. Kalau tak cukup syarat ni, maka tak sah rukun qauli tu. Sebagai contoh, saya bagi satu saja dulu. Contohnya, kita kena baca rukun qauli ni dengan bacaan sir. Itu contoh satu. Kita baca rukun qauli ni dengan bacaan sir. Maksud bacaan sir, bacaan yang kalau kita baca hanya telinga kita yang dengar. Sebab nantinya ada bacaan jahar, ada yang nama dia jahar kan. Jahar ni kuat lah. Kalau sin ni bacaan rahsia. Maksudnya kita dan telinga kita je yang dengar. Okay. Jadi ia menjadi syarat sah kepada Fatihah. Contoh Fatihah, takbiratul ihram. Kena ucapkan. Walaupun imam dah ucap Allahu Akbar, kita pun Allah. Ah, paling tidak telinga kita dengar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Paling tidak telinga kita dengar. Dan seterusnya sampailah mengucap salam yang pertama. Kalau tak buat Ustaz, contohnya kalau kita tak buat macam tu, baca dalam hati. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tak sah rukun qauli. Tak sah baca Fatihah. Tak sah takbiratul ihram. Tak sah tahiyat akhir dan seterusnya. Okay. Yang kedua, rukun fi'li, perbuatan. Apa dia? Contohnya berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk membaca tahiyat akhir. Yang ketiga, rukun qalbi, iaitu hati, niat dan tertib. Rukun solat, kita go through rukun solat ni kan, secara begitu je sebab nanti dia akan terangkan satu persatu. Niat, nanti dia akan terangkan lagi. Berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Jadi berdiri ini merupakan salah satu rukun juga. Kalau contohnya kalau seseorang tu ada keuzuran dengan sebab kaki dia tu sakit, terseliur ataupun macam mana. Paling awal, paling pertama sekali, kena tengok dulu. Jangan terus ambil kursi duduk, jangan. Kena tengok dulu kadar sakit dia tu macam mana. Dia tak boleh lipat kaki dia macam. Kalau contoh, uh, kalau dia tak boleh, asalnya yang pertama sekali, kalau dia tak boleh duduk, kan, dia tak boleh berdiri, dia kena duduk dulu, sama ada duduk dengan duduk iftirash, kan, duduk tayat awal tu ataupun duduk tayat akhir, kan, duduk tayat awal ataupun duduk tayat akhir. Itu asalnya yang pertama. Contoh kalau macam tu juga Ustaz,
Itu pun tak boleh buat, nak lipat kaki pun tak boleh. Barulah dah ada keunzuran lain yang datang, iaitu duduk atas kursi. Tapi duduk atas kursi pun, tuan-tuan dan puan-puan, jangan terus duduk atas kursi. Ingat jangan duduk terus atas kursi. Kita kena pastikan takbiratul ihram kita ini untuk orang yang memang dia masih lagi boleh berjalan. Dia ada orang memang totally memang tak boleh jalan kan. Itu tak apalah terus duduk atas kursi. Mungkin disebabkan ada penyakit dia dan sebagainya. Tapi ada jenis yang boleh berjalan lagi, masih boleh ambil 2-3 step. Maksud badan dia masih kuat untuk berdiri. Semasa takbiratul ihram, dia kena berdiri dulu. Wah, kursi dah standby belakang ni. Wah, akbar. Berdiri dulu. Kemudian baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah. Fatihah wajib dibuat dalam keadaan berdiri. Bacaan Fatihah wajib dibaca dalam keadaan berdiri. Kemudian baca surah, rukuk. Ini kalau saya cerita yang memang dia masih kuat untuk berdiri lah. Rukuk, kemudian i'tidal, kemudian masa nak sujud, ini tak boleh. Part ni dia tak boleh dah. Tak boleh nak apa, lipat kaki dan sebagainya. Dia boleh duduk pada ketika itu selepas i'tidal. Seboleh-bolehnya usahakan berdiri sampai mana yang larat. Itu maksud saya. Ha, Contoh masa baca Fatihah dah tak larat kan. Baru baca sikit Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Masa tu dah tak larat, boleh duduk, tak ada masalah. Tapi usahakan sampai setakat mana yang boleh berdiri. Itulah yang dimaksudkan dengan itu yang dimaksudkan berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Nanti dia akan terangkan lagi. Jangan risau. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Fatihah, yang kelima rukuk dan tamakninah, i'tidal dan tamakninah, sujud dan tamakninah, duduk antara dua sujud dan tamakninah, membaca tahiyat akhir, duduk ketika tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca selawat ke atas Nabi SAW dalam tahiyat akhir, memberi atau mengucap salam yang pertama tertib. Ini baru dia masuk syarat sah kepada setiap satu ni. Syarat sah setiap rukun solat bermaksud dalam setiap rukun ni rupa-rupanya baru kita tahu yang dalam setiap rukun ada syarat sah, syarat untuk mengesahkan rukun tu. Contoh macam niat, kita tengok niat adalah gerak hati sendiri untuk melakukan sesuatu bersama-sama dengan perbuatannya, dan perbuatannya itu bukan dilakukan secara terpaksa. Jadi kalau didefinisikan dalam bahasa Arab, qasdu syai'in muqtarinan bi fa'lihi, menyengajakan sesuatu, hati azam untuk buat sesuatu disertai dengan perbuatan. Contoh macam kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Masa kita Allahu akbar daripada alif sampai ra, daripada alif sampai ra, antara alif sampai ra, Allah kan, Allahu akbar, alif dan ra di hujung. Dalam tu kita isi dengan niat. Maksudnya kita lalukan dalam hati kita niat. Kan? Adapun niat itu sunat juga untuk dilafazkan. Sunat untuk dilafazkan. Contoh sebelum solat kita lafaz usolli fardhu az-zuhri kan, contohnya. Ma'muman lillahi ta'ala. Contoh macam begitu. Nah, ringkas. Kalau niat begitu sudah memadai. Maksud saya dia niat begitu ataupun lafaz niat begitu, tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu hati melalukan niat ketika mana takbiratul ihram. Ha, jadi itulah tujuan kita talafuz bin niyah. Kita melafazkan ini sebab nak bantu hati. Kita mungkin sebelum ni kita masyghul, disibukkan dengan macam-macam benda kan. Tiba je tang nak solat nanti kita lafazkan supaya boleh bantu hati untuk melalukannya nanti. Ketika mana takbiratul ihram. Okey. Syarat sah niat yang pertama dilakukan dengan dalam hati. Okey. Yang berniat ketika takbiratul ihram itu menghadirkan niat memulai dari huruf alif dan kalimah Allah dan sebelum huruf ra. Kalimah akbar disebut juga sebagai muqaranah kamaliyah. Niat boleh dihadirkan di antara kedua-dua huruf tersebut. Muqaranah urufiyah. Okey. Ketika berniat, tiga perkara ini wajib ada dalam niat. Apa ya? Qasad, ta'arud, ta'yin jika solat fardu. Kalau solat fardu 5 waktu ni, yang wajib hanya 3 je. Ini mujarrab untuk
Kalau ada orang yang ada ditimpa penyakit was-was. Sebab apa? Dia ingat selama ni kena masukkan semua benda dalam niat. Contohnya, usolli, fardhu, subhi. Itu yang fardu lah. Kemudian, rakaataini, ma'muman, mustaqbilan lil kiblah, lillahi ta'ala. Ha. Jadi rupa-rupanya, bila mana kita belajar ni, dalam niat ni, rupanya yang wajib hanya tiga je. Qasad, ta'arud, ta'yin. Apa dia tu? Usolli, fardhu, zuhri. Ataupun usolli, fardhu, subhi. Itu je yang wajib sebenarnya. Macam kalau kita lalukan dalam hati, usolli, fardhu, zuhri. Ah, selesai. Untuk orang yang timpa penyakit was-was, maksud saya was-was sebab apa? Sebab nak masuk tu, nak masuk dalam solat tu sebabkan terlalu panjang, dia jadi macam tak masuk. Jadi macam bergia lah. Allah, 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 tak dapat nak masuk. Jadi bila kita dah tahu macam ni, boleh nasihatkan kepada mereka, ucapkanlah niat yang ataupun lalukan je niat yang ringkas. Seringkas-ringkas niat, qasad ta'arud ta'yin, usolli fardhu zuhri. Tambah satu lagi kalau ikut imam, makmuman lillahi ta'ala. Makmuman ni sama ada boleh sebut ketika mana takbiratul ihram boleh. Lepas kita selesai takbiratul ihram pun boleh terus niat. Kita nak jadi makmum kepada imam kita pun boleh juga. Okay. Kemudian qasad ta'yin jika solat sunat yang ada waktu. Nanti kat bawah tu nanti dia akan tunjuk apa contoh-contoh dia. Macam mana cara sebutan dia. Dan qasad sahaja untuk jika untuk solat sunat mutlak. Cuba kita tengok ni. Catatan pengertian qasad ta'arud ta'yin. Apa tu qasad? Melakukan sesuatu kerana gerak hati sendiri. Qasad ni maksudnya tujuan lah. Tujuan kita beribadah ni, tujuan dia apa? Kadang-kadang nawaitu, kan? Nawaitu sauma. Aku niat berpuasa. Kadang usolli. Di mana kita nak solat, kita usolli. Itu maksud dia. Sahaja aku solat. Dan ta'arud menyatakan fardu. Sebut fardu, kemudian ta'yin menyebut solat fardu apa? Kan? Zuhur, asar, subuh, isyak dan sebagainya. Jadi untuk solat fardu wajib sebut tiga ni. Usolli, fardu, zuhri. Okey. Adapun yang lain-lain tu Ustaz, apa benda? Yang lain-lain tu apa? Yang lain tu maksud saya yang lain tu apa? Rakaataini ke, sebut rakaat tu arba'ah rakaatin ke, mustaqbilan lil kiblah ke, lillahi ta'ala ke. Itu semua sunat sahaja. Sunat sahaja sebutkan dalam niat. Okey. Adapun nak sebut Ustaz boleh ke tak? Boleh. Macam kalau kita dah biasa sebut, sebutlah. Lagi banyak sebut, lagi dapat banyak pahala kan. Tapi Tapi nak kata kalau sebut tiga ni je pun tak ada masalah. Kemudian catatan wajib dan sunat dalamnya. Cuba kita tengok. Yang sunat mana? Arba'ah raka'atin adaan, makmuman lillahi ta'ala. Semua ni. Semua sunat sahaja. Ni saya sebut tadi ya. Kemudian qasad dan ta'yin dalam solat sunat. Dalam solat sunat, hanya perlu sebut qasad dan ta'yin sahaja. Apa contoh dia? Okay, kalau jenis solat sunat tu, jenis yang mempunyai waktu. Contohnya solat sunat rawatib kan. Qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Hanya sebut qasad dan ta'yinnya. Tak wajib sebut sunat. Tapi sunat jika berniat sunat. Sunat kalau sebut sunat. Contoh, usolli sunnataz zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Yang apa? Yang qasad ta'yin mana Ustaz? Qasad ta'yin ni usolli dengan qabliyatan. Selesai. Usolli dengan qabliyatan. Selesai. Ha. Tapi kalau nak buat kalau sebut usolli qabliyat az-zuhri pun boleh. Maksudnya secara ringkas begitu pun tak ada masalah. Yang lain tu semua sunat saja sebut. Perkataan sunat ni pun sunat saja sebut untuk solat sunat. Usolli sunat az-zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Jadi raka'ataini ta'ala ni lillahi ta'ala semua sunat saja sebut. Nak sebut tak boleh, tak boleh. Mempunyai sebab. Apa contoh solat sunat minta hujan dan gerhana. Pun qasad ta'yin sahaja. Solat sunat mutlak. Kalau solat sunat mutlak macam mana Ustaz? Solat sunat mutlak maksudnya kita uh, solat sunat yang tak ada sebab. Tak ada sebab apa-apa. Contoh,
kita boleh kata kat sini solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk pun termasuk solat sunat mutlak. Kita kalau sebut usolli pun dah settle. Lari-lari dah ada benda ni. Kita kalau sebut usolli pun dah settle lah. Saja aku solat. Settle. Untuk solat wuduk tersebut. Okay. Yes. Diri pula. Berdiri. Berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Syarat sah berdiri betul berdiri tegak, iaitu tidak condong hingga ke tahap rukuk tanpa keuzuran bagi mereka yang berkuasa berbuat demikian dalam solat fardu. Okey. Ia ada satu isu kan, bila mana kita contohnya kita berada dalam kereta kan. Bila mana kita berada dalam kapal terbang. Macam mana keadaan kita nak solat tu yang sudah pastilah tempat kita nak solat tu ada kalanya memang tak disediakan satu. Yang kedua ada kalanya memang uh, dalam kereta kan. Memang taklah. Maksudnya dalam kereta tu pula tengah jam. Jadi waktu masih ada. Waktu masih berbaki untuk kita solat dan waktu tu mungkinlah dah nak habis. Jadi macam mana cara solusi yang kita perlu buat pada ketika itu? Setiap waktu ada hak untuk kita kerjakan solat fardu dalam dia. Setiap waktu tu berhak untuk dapatkan solat fardu. Bermaksud kita kena tunaikan hak waktu tu dengan kita kerjakan solat fardu. Caranya macam mana? Caranya walaupun contoh kalau ada orang tu ada wuduk, okeylah tak ada masalah. Kalau orang tak ada wuduk, okey, orang yang ada wuduk ke tak ada wuduk dia tetap je teruskan solat dengan maksud dia solat je solat fardu. Kalau contoh pada ketika itu solat Zuhur, ketika dia tu masih dalam apa? Masih dalam train, LRT dan sebagainya contoh. Masih dalam apa lagi? Kapal terbang ataupun masih dalam kereta, tak sempat. Dia boleh solat dalam kereta, dalam keadaan duduk boleh. Solat tu nama dia solat hormat waktu. Solat hormat waktu. Ada wuduk, tak ada wuduk boleh solat, tapi kena ulang balik solat ketika mana sampai destinasi. Ha, kita tak nak terlepas apa waktu tu, tak nak kita kosongkan waktu tu dengan ibadah. Jadi cara ni bagaimana? Cara kita buat solat hormat waktu. Okay. Takbiratul ihram, syarat sah takbiratul ihram. Yang pertama hendaklah dibaca ketika berdiri ketika solat fardu. Tu macam saya cakap tadi. Antara syarat sah takbiratul ihram kita Allahu Akbar tu kena diucapkan ketika mana berdiri. Uh, Ketika berdiri. Itu saya cakap tadi kan, kena usahakan kalau orang tu sakit uzur tak boleh solat berdiri. Kalau ada kursi, usahakan untuk setidaknya ketika takbiratul ihram tu berdiri dulu. Ini kalau contoh orang tu masih boleh berdiri. Sebab apa syarat sah takbiratul ihram? Kena berdiri. Wajib berdiri. Tidaklah dibaca dengan bahasa Arab jika mampu. Tidaklah dibaca dengan lafaz jalalah Allah. Tidaklah dibaca dengan akbar. Mengucapkan ar-Rahmanu akbar, Allahu a'zam, Allahu kabir. Contoh, batal solat. Tertib antara dua lafaz tersebut iaitu Allah dahulu baru akbar. Tidak memanjangkan kalimah huruf hamzah. Contoh apa? Contoh macam mana? Allahu akbar. Uh, Allahu akbar. Allah kalau baca macam tu, alif tu kalau dipanjangkan dia boleh jadi alif dekat situ istifham, memberi faedah kepada istifham dengan maksud adakah Allah Maha Besar? Ini bahaya. Bahaya kalau bahasa Arab ni tambah huruf ataupun tambah struktur binaan kalimah tu tambahlah ha? Makna. Ha. Jadi itu. Tidak memanjangkan bacaan pada huruf ba. Contoh Allahu Akbar. Tak boleh. Kemudian Allah ataupun baca tasydid pada sabdu Allahu Akbar. Ha. Sebab ni boleh jadi juga kan sebab ialah Islam dah tersebar ke negeri bukan Arab, boleh jadi ada logat-logat, ada apa logat kan? Ada logat, ada telor-telor yang dia baca sedemikian, salah. Perlu diperbetulkan. Tidak menambah huruf waw, wallah ataupun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak boleh. Tidak menambah huruf waw, wallahu akbar. Tidak berhenti pada membaca lafaz Allah. Allah.
Berhenti kejap. Akbar. Tak boleh berhenti. Kena terus baca. Mualat. Hendaklah orang baca mendengar sendiri semua huruf dalam takbiratul. Ini pun sama. Baca tu dengan bacaan sir. Misalnya kita dengar dengan telinga kita. Allahu Akbar. Untuk takbiratul ihram. Kemudian membaca ketika masuk waktu untuk solat yang ada waktu telah masuk. Baca ataupun mulakan takbiratul ihram tu ketika mana waktu dah masuk. Itu maksud dia. Membacanya dalam keadaan menghadap kiblat tidak merosak ataupun mengubah satu huruf pun daripada huruf-huruf dalam takbiratul ihram. Makmum hendaklah bertakbiratul ihram selepas takbiratul ihram imam. Jika makmum mengikut sama-sama mana bahagian takbiratul ihram, imam tidak sah takbiratul ihram makmum itu. Ini dalam fiqh solat berjemaah. Kalau contohnya imam Allahu Akbar, makmum pun serentak. Allahu Akbar. Soalan nak berlumba pula dengan imam kan. Fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba dalam kebaikan. Tapi dalam bab ni salah dalam memahami makna ayat tersebut. Jadi tak boleh imam serentak dengan tak boleh makmum berserentak dengan imam dalam kes takbiratul ihram. Tak boleh. Kena tunggu imam selesai dulu Allahu Akbar. Barulah makmum Allahu Akbar. Okay. Selesai. Baca surah Fatihah. Baca syarat sah surah Fatihah membaca dengan tertib. Baca dengan sab'ul masani tersebutlah. Membaca dengan tertib susunan ayat surah Al-Fatihah. Yang kedua dibaca dengan mualat terus menerus. Jika berhenti lebih daripada waktu sekadar untuk menahan nafas lalu mengeluarkannya lagi, maka batal bacaannya dan hendaklah diulang semula dari awal. Baca berterusan. Hanya berhenti pada wakaf sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ha, begitu. Membaca semua ayat-ayat Fatihah termasuk basmalah dalam memelihara harakat dan tajwidnya. Kemudian membaca semua tasydid. Baca dalam Fatihah. Ini tuan-tuan saya nak ajak nanti kan. Ajak nanti untuk join kita punya seminar Al-Quran makhraj dan sifat huruf nanti pada 11 Mei 2024 hari Sabtu dekat area Nilai. Saya ada booking satu bilik seminar dekat situ. Kat sana nanti kita boleh belajar cara sebutan huruf Quran dengan betul. Makhraj dan sifat huruf. Selama ni kita mungkin baca begitu saja kan dengan guru-guru Quran lama kita. Jadi bermula tahun ni contohnya kita nak upgrade skill bacaan Quran kita dengan cara kita memelihara pula. Sebelum ni kita mungkin belajar tajwid saja kan, hukum hakam tajwid dan sebagainya. Jadi bermula tahun kita cuba usahakan pula upgrade kita punya skill membaca Quran, kemahiran kita menuturkan kalimah Quran dengan makhraj, dengan sebutan huruf dan menjaga sifat huruf. Yang mana semua huruf tu ada hak dia dan insyaAllah 11 Mei nanti akan ada orang guru yang akan mengajar kita tentang cara sebutan makhraj huruf dan sifat huruf yang betul, termasuk juga kita perbetulkan juga bacaan Fatihah. Fatihah ni penting dibaca dalam solat dan merupakan rukun. Jadi inilah masa dia untuk kalian semua ambil peluang. Untuk alumni pengajian saya kan, Ustaz Faiz akan ada diskaun insyaAllah. Saya akan bagi tahu nanti apa diskaun dia. Okay. Kita sambung. Itu sedikit iklan. Tidak berhenti lama ketika membaca ayat Fatihah lebih daripada waktu sekadar menarik nafas untuk mengeluarkannya. Kini baca. Baca Fatihah dalam keadaan berdiri. Untuk solat fardu ni pun sama. Baca Fatihah kena dalam keadaan berdiri. Sebab tu saya nasihatkan tadi. Kurang-kurang Fatihah mendengar sendiri bacaan Fatihah yang dibaca sendiri. Itu sekurang-kurang. Mendengar sendiri bacaan Fatihah yang dibaca sendiri. Membaca ayat-ayat Fatihah dan tidak diselang-seli dengan kalimah perkataan lain yang bukan sesuatu menjadi kemaslahatan solat. Membaca Fatihah dengan niat melaksanakan rukun solat, baca Fatihah dengan bahasa Arab. Tasjid dalam Fatihah. Ini saya baca je. Saya baca je. Tasjid bacaan sabdu ada atas lam, atas ra ar-Rahman, atas ra ar-Rahim, atas lam lillah, atas ba rabb, atas ra Rahman kan. Atas ra Rahim, atas dal Maliki Yaumiddin, atas ya iyyaka,
Atas ya iyyaka. Atas sad ihdinas sirah. Ihdinas sirah. Atas lam siratal ladzi. Atas dad waladdall. Atas lam dal. Itu. Wajib sebut semua memelihara semua tasydid musabbu. Rukun dan tamak ninah. Apa maksud tamak ninah dulu? Tamak ninah adalah terdiam, terdiam kaku setelah pergerakan rukun. Berukun lah. Boleh kata. Maksudnya contoh, bila kita start tamak ninah ni, bermula start ketika rukuk. Kita habis selesai baca baca surah, Allahu Akbar, kita pun rukuk, kita pun baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ambil masa sekejap, barulah kita naik. Itu nama dia eh, terdiam kaku setelah pergerakan rukun. Sebab nanti ada beza dengan saktah. Ha, kalau siapa ikut kelas saya, ada saya sebut dalam kelas Safiyatus Solah berkaitan dengan saktah. Saktah ni apa pula? Dia diam juga. Tapi diam dekat sini bukan rukun. Diam dekat sini hanya nak membezakan antara rukun dan sunat. Contoh saya bagi. Saktah ni ada banyak tempat. Ada banyak tempat. Ada belas saya tempat dalam solat. Contoh yang saya bagi satu. Contoh kita ke mana kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita akan diam sekejap, betul? Diam sekejap sementara nak baca doa iftitah. Iftitah tu, doa iftitah tu sunat. Bahkan sunat hayat. Sunat hayat. Jadi kalau contoh, doa iftitah biasanya mula dengan apa? Allahu Akbar juga kan? Jadi contoh kalau kita tidak ada sakitah, ada kemungkinan akan ada orang akan baca macam ni. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah kathira. Subhanallah bukratan wa asila. Dia terus. Jadi kalau ada sakitah, Allahu Akbar, diam kejap dengan kata subhanallah, baru masuk Allahu Akbar kabira. Itu maksud sakitah. Nah, dia diam. Tapi diam dia tu nak membezakan antara rukun dan sunat. Jadi kalau tamak ninah, terdiam kaku setelah pergerakan rukun. Itulah beza dia. Okay. Okay. Sah rukun yang sebelumnya. Untuk mengesahkan rukuk, kena sah dulu bacaan Fatihah. Iaitu sah rukun membaca Fatihah dan qiyam. Melakukan rukuk kerana melaksanakan rukun solat. Bukan kerana lain. Umpamanya rukuk kerana mengelak terkena batu yang dilemparkan orang kepadanya yang sedang qiyam. Rukuk tu memang semata-mata rukuk sebab ibadat. Bukan semata-mata contoh kita nampak ada kita nak mengelak sesuatu. Ada nak pukul elak. Ni bukan dalam keadaan darurat lah. Ni cerita bukan dalam keadaan darurat. Ini keadaan memang ada orang nak kacau dan sebagainya kan. Bermain-main dalam solat dan sebagainya. Biasanya budak-budak lah kan. Dia cuba untuk mengelak. Mengelak dia tu boleh menyebabkan batal solat. Sebab apa? Mengelak dengan rukuk maksud saya. Sebab rukuk ni tu bukan intention untuk meneruskan solat, tapi sebenarnya untuk mengelak daripada terkena dengan kawan dia. Contoh. Yang ketiga, melaksanakan tamak ninah dalam rukuk. Tamak ninah. Membongkokkan badan sehingga kedua-dua tangannya dapat mencapai kedua-dua lututnya. Okay. I'tidal dan tamak ninah. Sama juga, syarat sah i'tidal rukun sebelumnya iaitu rukuk adalah sah. Kan? Melakukan i'tidal kerana melakukan rukun solat bukan sebab lain. Laksanakan dengan tamak ninah, badan tegak tidak memadai jika seperti seorang rukuk. Tidak memanjangkannya lebih daripada kadar baca doa yang sunat dan membaca Fatihah. Boleh memanjangkan pada rakaat terakhir. Ini kerana pada rakaat terakhir adalah tempat untuk berkunut, sama ada kunut ratibah dalam solat subuh dan witir ataupun kunut nazilah. Kunut supaya diangkat bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bala diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh panjangkan i'tidal masa rakaat terakhir. Contoh dalam kita buat masa solat sunat witir kan dalam bulan Ramadan, boleh kita panjangkan rukun. Panjangkan i'tidal tu dengan sebab nak baca kunut. Yang ketujuh, sujud dan tamak ninah. Syarat sah sujud ada 7 perkara. Hendaklah sujud dengan 7 anggota badan. 7 anggota badan tu apa tuan-tuan? 7 anggota badan, dahi, sebahagian dahi. Sebab tu
kita jangan sujud kalau perempuan ni, jangan sujud atas telekung. Ha, dilarang dan tak sah kita punya sujud. Tak sah sujud, tak sah solat lah. Jangan sujud atas telekung sebab telekung ni adalah bahagian daripada badan kita, bahagian daripada pakaian. Sama juga macam lelaki kan, lelaki kalau dia pakai tie, dan kalau sujud atas tie pun tak sah. Oh, tak sah, tak sah sujud, tak sah solat. Jadi kena pastikan tujuh anggota badan ni berada di bumi ketika mana sujud. Apa dia? Dahi, kan? Dua tapak tangan, kan? Dua lutut, dah lima dah. Dan dua perut jari kaki. Dua perut jari kaki, kan? Itu. Dahi hendaklah terbuka. Tidak boleh ada sesuatu yang menutup seluruh dahi. Hendaklah sekurang-kurang 1/3 dahi terbuka. Kepala ni ditekan sikit. Kena tekan. Jangan macam kita solat atas kapas. Kita bayangkan kita solat atas kapas. Ulama sebut tekan tu maksudnya apa? Tekan tu macam seumpama kita solat di atas kapas yang mana kita boleh tekan sikit. Itu maksud dia. Okay. Tidak sujud di atas sesuatu, kain atau ridak yang bergerak mengikut pergerakannya. Ni pun sama. Orang pakai ridak, selendang kan. Dia pun sujud atas selendang. Tak boleh. Sebab dia bukan bahagian daripada, dia merupakan pakaian lain. Melainkan kalau ridak atau selendang dia dah memang atas bumi, atas lantai. Itu tak ada masalah. Kan? Tidak sujud di atas kaki. Punggung hendaklah lebih tinggi daripada kepala. Biasalah sujud si punggung lebih tinggi. Hendaklah ada tamak ninah ketika sujud. Kalau ada soalan boleh tanya tuan. Itu antara dua sujud. Ni kita recall balik siapa yang ikut Safinatus Solah tu. Ni umpama dia kacang lah bagi dia sebenarnya. Dan dia hanya kat sini dia ulang-ulang semula. Dia hanya ulang-ulang. Kita takarrara tahaqqaqa ilmu ni nak mantap, nak tahqiq, nak kata apa, melekat dalam fikiran, kena ulang-ulang banyak kali. Inilah salah satu cara dia. Duduk antara dua sujud dan tamak ninah. Rukuk sebelum syarat dia apa? Rukuk sebelumnya adalah sah. Lakukannya kerana melaksanakan rukun solat bukan sebab lain. Melaksanakannya dengan tamak ninah, melaksanakan dalam keadaan duduk dengan sempurna. Oleh kerana ia adalah rukun yang pendek, kadar waktu melaksanakannya tidak lebih daripada kadar waktu membaca doa dalamnya dan kadar waktu membaca tahiyat yang paling pendek sedikit. Paling pendek itu paling sedikit. Membaca tahiyat akhir. Jadi tahiyat awal tak disebut kat sini sebab tahiyat awal ni termasuk apa? Siapa tahu? Termasuk sunat abad. Kita tak tahu. Saya pun tak perasan tadi ada ke tak sebut pasal sunat abad. Sunat abad ni tak silap saya ada 7. Sunat abad ada 7 yang kena baca. Kalau tinggalkan sunat abad boleh jadi tertinggal, boleh jadi kena sujud sahwi. Boleh kena sujud sahwi. Ataupun kalau tinggalkan sunat abad kena buat sujud sahwi. Kena itu maksudnya sunat buat sujud sahwi. Apa dia? Ha, apa? Duduk tahiyat awal. Kan? Duduk tahiyat awal, uh, baca tahiyat awal, dan selawat atas Nabi ke tahiyat awal. Nah, 3 dah. Kemudian berdiri ketika kunut, membaca kunut, selawat atas Nabi ketika kunut dan selawat ke atas keluarga Nabi ketika kunut. Kalau tertinggal salah satu daripada perkara ni, hmm, kena kena sujud sahwi nanti. Sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Sujud terakhir baca subhana man la yanam wa la yasfu. Subhana man la yanam wa la yasfu. Subhana man la yanam wa la yasfu. Saya pun tak sure ada letak bawah ni ada sebut pasal sujud sahwi. Nanti kita tengok. Membaca tahiyat akhir, syarat sah tahiyat akhir, rukun sebelumnya adalah sah membaca bahasa Arab, kecuali jika tidak mampu membaca semua huruf-hurufnya, membaca dengan memelihara tempat keluar huruf makhraj dan segala syaddahnya. Dilakukan dalam keadaan duduk kecuali jika berlaku keauduran. Ni kalau jadi duduk atas kursi kan. Membaca dengan keluar suara. Ni bacaan ni pun kena sir tahiyat akhir ni. Hendaklah didengar oleh diri sendiri, hendaklah berurutan tanpa diselangi oleh diam. Okay. Tasydid dalam tahiyat. Ni saya baca ya lah. Atas ta at-tahiyat, atas ya at-tahiyat, atas sad as-salawat, atas ta at-tayyibat, atas ya at-tayyibat, atas lam lillah, atas sin as-salam, atas ya ayyuha ayyuha, atas nun ayyuhan nabi, atas ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atas lam assalam, atas sin
Allah atas lam atas Allah, salih atas sad, uh, uh, lam alif kerana idgham, alla kan, atas lam alif illa, atas lam jalalah Allah, atas nun asyhadu anna, atas mim Muhammadan, atas atas ra Muhammadar, atas lam jalalah Rasulullah Allah. Okey, habis. 19 10. Ketika duduk, duduk ketika membaca tahiyat akhir. Duduk pun rukun. Membaca tahiyat akhir rukun, duduk pun rukun. Syarat sah apa? Duduk dalam keadaan, hendaklah dalam keadaan duduk. Jadi tahiyat akhir tu, kalau ikut kita bincang masa sahabatul solah dulu, tahiyat akhir tu hanyalah sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau baca wa ala Sayyidina Muhammad tu pun dikira sunat sahaja. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim tu, itu nama dia sunat hai'ah juga. Selawat Ibrahimiyah ketika tahiyat akhir, setelah mana kita cek berdasarkan ada pertanyaan sahabat kita kan, dalam ni yang mungkin ada juga dalam ni, itu termasuk juga sunat hai'ah. Jadi sekurang-kurangnya apa Ustaz? Sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, settle, selesai. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nak tambah kan. Tapi kalau ahsannya, akmalnya bacalah sampai hujung. Bacalah sampai habis kan, nak dapat pahala lebih. Okey. Membaca selawat ke atas Nabi SAW dalam tahiyat akhir. Syarat sah membaca selawat Nabi, syarat sahnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Ini je. Kan kalau ikut rukun betul, Allahumma salli ala Muhammad. Selesai. Maksudnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ tahiyat akhir. Selesai. Adapun kalau kita tambah wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai habis, tu sunat hai'ah. Ha, boleh tak sebut? Boleh. Lagi bagus. Cuma saya nak kata apa, kita boleh bezakan lah mana sunat hai'ah, mana yang satu rukun. Yang mana kita baca tahiyat akhir. Okay. Catatan tasjid dalam selawat. Tasjid yang terdapat dalam selawat paling ringkas ada 4. Allahumma salli Muhammad. Okay. Memberi salam. Syarat sah beri salam. Membaca dengan alif lam ma'rifah. Assalamualaikum. Membaca dengan dhamir kaf, kaf khitab yang jamak ramai. Maksudnya yang kita sebut alaikum. Bukan alaika. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Assalamualaikum. Nyambung kalimah alaikum dengan salam. Assalamualaikum. Baca kedua-dua kalimah ini terus tanpa berhenti assalam. Assalamualaikum. Tak boleh. Dan mengucap salam dalam keadaan menghadap kiblat. Mengucap salam dalam keadaan duduk. Salam diniatkan dengan berdoa. Hendaklah dilafazkan dengan suara. Mengucapkannya dalam bahasa Arab. Tajdid dalam salam paling pendek ada satu, itu assalam. Habis, selesai. Kemudian tertib. Syarat-syarat sah tertib antara semua orang solat tanpa mendahulukan rukun yang sepatutnya dikemudiankan. Okay. Tempat mengangkat tangan. Boleh lagi InsyaAllah. Ni kira sesi terakhir lah bulan puasa ni. Di masa raya nanti, dan masa Syawal nanti, kita tengok bila kita boleh start nanti. Saya akan beritahu lah bila sesuai. Kita boleh mulakan kita punya sambungan daripada pengajian Ramadan ni. Pengajian Syawal pula nama dia. Okay. InsyaAllah boleh tambah mungkin 2 lagi atau mungkin 3 lagi. Tengoklah macam mana insyaAllah. Okay. Tempat mengangkat tangan. Ada 4 tempat angkat tangan. Angkat tangan ni maksudnya macam ni. Kan ginilah kan. Tempat angkat tangan bila? Jangan semua rakaat angkat tangan. Maksud saya, ada tempat yang tidak sunat angkat tangan. Ketika mana takbir. Contoh, masa bangkit daripada rakaat pertama. Kita rakaat pertama kan, dah sujud rakaat pertama, nak bangkit masuk rakaat kedua, kita tak sunat angkat tangan. Tak sunat. Tapi kalau kita perhatikan, cuba tengok tuan-tuan, perhatikan anak-anak puan semua. Solat. Kalau bangun rakaat kedua, dia buat tak macam tu? Kalau buat, kita tegur lah. Sebab apa? Tidak ada angkat takbir pada bangkit daripada rakaat kedua. Tak ada. Sebab kadang-kadang ada orang buat. Saya sendiri dulu pun, masa awal-awal belajar, saya buat. Setiap rakaat saya angkat tangan. Sebab yelah, tak pernah belajar betul-betul kan. Berkaitan dengan solat, belajar pun, yelah belajar sekolah. Maksudnya belajar secara ke depan, talaki yang macam ni. Belum lagi, belum sempurna lagi time tu. Sekarang pun belum sempurna. Kan? Tapi nak katanya, kita ke arah itu.
Kita buat setiap kali nak bangkit daripada solat kita angkat tangan. Padahal ada 4 tempat je disebut dalam ni, disebut dalam Sahih Tirmizi ni. Hadis ni. Sunat angkat tangan pada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua ketika nak rukuk, Allahu akbar. Okey, dua dah. Yang ketiga kita hendak i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat ketika berdiri tahiyat awal. Rakaat kedua kan tahiyat awal kan? Nak bangkit rakaat ketiga. Allah. Jadinya ada 2 tempat yang tidak sunat untuk angkat tangan. Pertama, bangkit daripada rakaat pertama, sujud nak bangkit rakaat kedua tu. Yang kedua, uh, daripada rakaat ketiga nak bangkit ke rakaat keempat. Kalau solat 4 rakaat lah. Allahu akbar, angkat tangan. Sunat. Tidak sunat angkat tangan. Khilaful aula lah, menyalahi yang pertama. Okay. Tempat saktah. Ni yang saktah saya sebut tadi. Saktah. Dan ada banyak lagi yang bukan ni. Saktah berhenti sebentar ada 6 tempat. Yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Saktah tu apa? Diam seketika dengan kadar subhanallah, nak bezakan antara rukun dan sunat. Hai'ah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Dia macam kata apa? Kita diam sekejap. Macam tumaninah tapi dia bukan tumaninah, dia adalah sebab tumaninah rukun. Kan? Kalau saktah ni sunat. Sunat hai'ah. Dan doa antara doa iftitah dan ta'awuz. Kita baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa asila. Itulah paling ringkas doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dalam Sahih Muslim disebutkan doa iftitah yang ringkas ini. Contoh kalau kita solat tarawih kan, biasanya solat tarawih imam baca laju kan. Jadi kita baru baca apa iftitah tu tak habis lagi dah imam dah start baca Fatihah. Sedangkan masa imam baca Fatihah, kita disunatkan diam untuk menghayati bacaan surah Fatihah tu. Jadi eloknya diam. Jangan kita baca apa-apa pun dengan tujuan apa? Tujuannya supaya kita boleh menghayati makna-makna dalam surah Fatihah tersebut. Jadi, solusi dia macam mana Ustaz? Solusi dia bacalah doa iftitah yang pendek. Jadi sebenarnya kalau jadi imam pun kena ni lah, dia kena tahu fakih kan. Dia kena raikan makmum kat belakang dengan maksud dia bagi masa yang cukup untuk contohnya paling tidak makmum boleh baca doa iftitah pendek. Gitu. Jadi dia pun baca Fatihah. Okay. Itu yang paling pendek. Nak ceritanya Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa wasila sampai habis kalau baca yang panjang. Sebelum start nak baca Fatihah kan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Seterusnya antara dua tu doa iftitah dengan ta'awuz tu ataupun surah Fatihah kan, surah Fatihah kan rukun kan, antara sunat dan rukun. Tengah-tengah tu ada saktah antara Fatihah dan baca ta'awuz. Antara Al-Fatihah dan baca ta'awuz. Maksud antara Fatihah dan baca ta'awuz, antara ta'awuz dan Fatihah kot terbalik. Antara ta'awuz dan Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan saktah kejap bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Kemudian antara akhir Fatihah dengan membaca amin. Akhir Fatihah apa? Waladdall. Sebelum amin tu saktah kejap. Amin. Ataupun sebelum amin tu kita baca warabbighfirli waliwalidayya. Itu sunat. Sunat membaca di antara waladdallin dengan amin tu rabbighfirli waliwalidayya. Sunat bacaan. Sunat hai'ah termasuk sunat hai'ah itu. Sunat hai'ah ni disebut ada satu kitab disebut sunat-sunat dalam solat ni. Sunat hai'ah ni ada 500 jenis sunat hai'ah. Kalau nak mencapai kesempurnaan solat. Okay. Antaranya apa? Contoh kita memandang ke arah kiblat. Antaranya lah yang tak disebut di sini. Lagi antara membaca surah dan rukuk. Antara amin dan baca surah. Kita amin kan, kita diam seketika baca surah. Kemudian antara surah dan rukuk baca contohnya
tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita diam sekejap, baru kita rukuk. Allahu akbar. Itulah maksud. Kemudian sunat abad, ni yang saya cakap tadi ada 7. Membaca tahiyat awal, duduk tahiyat awal, membaca selawat ke atas Nabi SAW dalam tahiyat awal, membaca selawat ke atas keluarga Nabi SAW dalam tahiyat akhir. Sunat abad atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Kemudian membaca doa ketika kunut, ketika i'tidal. Maksudnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dalam tahiyat akhir tu, wa ala ali Sayyidina tu sunat abad. Tinggalkan kena sujud sahwi. Membaca doa kunut ketika i'tidal pada rakaat kedua solat subuh, pada solat dan pada solat witir dalam separuh kedua dalam bulan Ramadan. Itu bermula pada malam 16 hingga akhir Ramadan. Berdiri kita baca kunut, membaca selawat dan salam ke atas Nabi dan keluarga baginda serta sahabat baginda dalam doa kunut. Ini ada 8 lah kalau kita pecahkan, membaca selawat dan salam ke atas Nabi dan membaca selawat dan salam ke atas keluarga baginda. Ada 8. Okay. Jadi kalau tinggalkan sunat abad ni, kena sujud sahwi di rakaat terakhir sebelum salam. Sujud dengan sujud 2 kali. Kemudian baca di sujud terakhir subhanallah yang nak buat. Sunat hai'ah. Sunat hai'ah ada banyak. Antaranya, mata hendaklah melihat tempat sujud. Tengok. Melafazkan niat sunat hai'ah. Mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram. Angkat tangan ni sunat hai'ah. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Sunat kita apa? Kita beratkan sebelah kiri. Maksudnya tempat kita pijak. Ni saya tunjuk je kan. Bukan macam ni sebenarnya. Bagi nampak. Sunat kita lebihkan sebelah kiri. Dan meletakkan kedua-duanya di bawah dada dan di atas pusat. Saktah berhenti sebentar di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Saktah di antara doa iftitah dan ta'awuz. Membaca ta'awuz sebelum baca Fatihah. Saktah di antara ta'awuz dan Fatihah. Berhenti pada setiap ayat ketika membaca surah Fatihah. Waqaflah maksudnya. Saktah di antara Fatihah dan Amin. Bertakmin, ucap Amin selepas membaca Fatihah. Hendaklah menyaring dan memanjangkan suara ketika membaca Amin. Sunat makmum bersama imam mengucapkan amin. Saktah di antara amin dan baca surah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika baca surah Fatihah dan membaca surah. Menyaringkan bacaan Fatihah dan surah. Oh, banyak. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Ni tuan-puan boleh baca sunat hai'ah. Ni kat sini baru sebut berapa? Ada 39. Ni tuan-tuan baca Baca satu-satu, tengok buat tak sunat hai'ah ni. Ni kalau tinggalkan, tidaklah kena sujud sahwi, tapi bukan sekadar lah. Ini kita selama kita hidup ni kita berusaha, cuba sedaya upaya kita nak menyempurnakan cara kita solat. Kita nakkan solat kita ni solat yang berkualiti. Jadi hari ke hari kita tengoklah apa lagi yang tak cukup, apa lagi yang kurang dan sebagainya. Salah satu caranya selain daripada rukun, kita tengok kepada sunat hai'ah. Sampai 39. Lintas lah rasan raya baca sunat hai'ah. Saya pun boleh share. Ada PDF dia 500 sunat hai'ah. Nanti saya cek. Saya lah di situ 500. Bacaan dalam solat. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi ketika rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. ملء السماوات والأرض ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. Ini yang panjang lah. Rabbana lakal hamdu pun okey dah. Bacaan lain boleh juga. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih pun boleh baca. Ni kalau baca malaikat berebut nak ambil catatan amal orang yang membaca Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Bacaan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi rabbi ufili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni masyata akhi. Allah at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah wassalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ikutkan sampai situ je. Memang sampai situ je. Itu je. Yang ni sunat ab'ad. Yang bawah ni sunat hai'ah. Hai'ah nanti. Pun
Yang kita baca selama ni kita ikut je lah. Cuma selama ni kita ingat semua ni ayat akhir, rupanya yang tak akhir sampai situ je. Kan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Keadaan jari-jari tangan. Takbiratul ihram. Macam mana keadaan jari dibuka dan direnggangkan tanpa berlebihan dan tidak dirapatkan. Buka sedikit. Jadi kan. Kemudian rukuk direnggangkan. Sujud dirapatkan dan dihadapkan ke kiblat. Sujud. Bukan macam ni. Kena macam ni. Okay. Duduk antara dua sujud dirapatkan dan diletakkan atas apa. Okay. Tasyahud dirapatkan jari jemari keluar musabbihah, jari telunjuk dan ibu jari. Okay. Perkara yang membatalkan solat. Masuk perkara yang membatalkan solat. Berhadas. Terkena najis, ada kecil ada besar atas solat pada ketika itu. Terkena najis yang tak dimaafkan pada pakaian. Contohnya kita perasan ada apa? Ada najis. Contohnya bangkai, ini bukan bangkai lah. Contohnya apa? Contoh kita boleh kata kelkatu. Kelkatu. Kelkatu ada dekat kita punya uh, tangan atau kita punya jubah. Kita cepat-cepat alihkan. Dah kita baca, kita cepat-cepat. Okey, itu tak dimaafkan tu. Kan? Termasuk juga bangkai yang tak ada darah tu, kalau kena kat pakaian pun tak dimaafkan. Contohnya belalang. Kan? Contohnya lalat. Ha, yang kita tepuk kemudian niat dia nak buang nanti tapi kita masuk dekat. Dia seumpama kita menanggung najis tersebut. Okay. Belakangi kiblat atau berpaling daripada kiblat, ketawa atau gelak, terbuka aurat jika tak tutup terus apabila ia terbuka. Cakap dengan sengaja dengan dua huruf atau satu huruf yang boleh difahami. Bercakap dengan sengaja dengan dua huruf. Kan? Ma, ka, la, kan? Sya. Ha, saya saja cakap dalam solat kan. Ataupun satu huruf je. Qi, qaf, baris bawah. Kan? Sebab apa? Qi ni dalam bahasa Arab, qi baris bawah ni peliharalah. Wa kina adzabannar. Peliharalah kami daripada azab neraka. Ataupun qi, 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 qi. Tergelak kan. Kita tahan gelak. Tengok orang kat depan contohnya terjatuh ke apa kan. Kita pun qi, qi. Tahan gelak. Kita tahan gelak tapi tergelak juga. Keluar perkataan qi, qaf, baris bawah. Boleh batal solat. Walaupun satu huruf. Yang boleh difaham. Makan atau minum walaupun sedikit kecuali jahil tentang haram atau ada ada sisa-sisa makanan dalam mulut tertelan. Kalau jahil dimaafkan. Kalau dah tahu buat juga tak dimaafkan. Makan banyak walaupun lupa. Bergerak 3 kali secara berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Bergerak ni pun pergerakan ketika solat kan. Ini boleh pesan juga kat anak-anak kan. Nak masuk saf solat ni dia jangan contoh kita kat depan ni, kat depan ni ada apa? Ada ruang. Kita pun masuk. Satu, dua, tiga, empat. Ah, itu dah empat pergerakan berturut-turut boleh batal solat. Sedangkan 3 kali berturut-turut dah boleh batal. Contoh 3 kali macam mana? Satu, dua, tiga. Ini pun batal. Nak buat macam mana Ustaz? Yang solusinya adalah satu, dua, relax kejap. Dua. Dan satu, dua. Sampailah masuk ke dalam soft. Buat macam ni. Satu, dua, relax kejap. Satu, dua, relax kejap. Satu, dua, relax kejap. Untuk apa? Supaya eh, tak terbatal solat dengan sebab pergerakan. Okay. Lompat atau memukul yang terlalu kuat menambah rukun fi'li secara sengaja. Fi'li secara sengaja ni contoh macam mana? Contohnya uh, contohnya imam solat maghrib kan 3 rakaat. Masa masa apa? Masa bangkit daripada sujud tu, imam terus berdiri. Ada 3 rakaat ni maghrib, imam berdiri. Jadi makmum kat belakang dia tahu perkara tu. Dia tahu imam ni lupa kan. Ada sebahagian yang tahu imam ni lupa, dia pun stay je. Duduk je. Dan ada yang sebut subhanallah lah mengingatkan imam. Tapi ada juga yang ikut. Siapa yang ikut dengan sengaja boleh batal solat. Walaupun sedangkan dia ikut dalam keadaan dia tahu yang tu dah lebih rakaat boleh batal solat. Tapi kalau dia ikut dalam keadaan lalai, lupa, tak sengaja, tak batal solat. Itulah contoh menambah rukun fi'li secara sengaja. Dia tahu dah tapi dia ikut juga imam. Tak boleh batal solat. Berniat membatalkan solat. Contoh niat batalkan solat macam mana?
Tengah-tengah solat, rasa nak batal lah, diuruskan. Rasa nak batal, batal terus. Tak fikir-fikir. Yang satu. Yang kedua, mengaitkan keluar daripada solat dengan terjadi sesuatu. Contoh, tengah solat, ni kalau ni kalau JNT datang ni, aku nak batalkan solat. Once dia niat macam tu, dia terus batal. Tak payah tunggu JNT datang. Ha, maksud saya, contoh kalau JNT datang baru dia batalkan solat kan, contohnya kan. Tak payah. Masa dia lalukan niat dia tu, maksudnya masa dia berniat macam tu pun terus batal. Ragu-ragu dalam nak batalkan solat ke tak? Nak kata, masa tu dah confirm batal. Murtad. Okay. Perkara makruh dalam solat. Cuba tengok mana lagi kita boleh pergi. Saya mungkin rasa ada tiga lagi siri nanti. InsyaAllah. Selesai. Kalau dapat dua siri, Alhamdulillah. Kan? Nanti selesai fiqah, nanti masuk pula tasawuf. Ilmu yang jarang lah kita belajar. Ilmu berkaitan dengan penyucian jiwa. Nak kenal sifat mazmumah tu apa? Dengki, iri hati, kan? Hasad. Aku belajar nanti. Lepas raya. So, memang kita tunggu sebab orofnya raya sebulan kan. Hari Sabtu pula tu. Hari Sabtu mestilah ada terbuka kan. Open house. Itu kena fikir balik tu. Memang betul-betul lepas raya tu. Saya rasa selesaikan raya dulu. Tengoklah juga keadaan kan. Dah hujung-hujung ke macam mana nanti ya. Kita tengok. Okay, kan? Dan kita ni lah vote lah. Kita undi. Start ke tak. Okay, saya rasa itu saja kot. Kita tak teruskan dengan perkara makruh dalam solat ni. Start sekadar itu saja pengajian kita pada hari ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita Lailatul Qadar dan pada malam tadi. Orang cakap juga Lailatul Qadar malam tadi. Kan? Mula maghrib sampai subuh. Sebab akan melihat tanda-tanda yang berlaku sekarang. Tak tahu tempat tuan-puan macam mana. Tempat saya memang redup dari tadi. Redup. Tak ada sinaran matahari. So, redup dari tadi. Mau alam di tempat lain. Ini diharapkan. Tadi Lailatul Qadar lah. Amalan yang dilakukan, yang dibuat menyamai seru. Saya rasa itu saja pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita makbul, diterima segala amal ibadah kita semasa bulan Ramadan. InsyaAllah diterima amal ibadah kita berupa pengajian kita hari ini, belajar fardu ain, angkat kejahilan dari dalam diri kita yang dengannya kita boleh dah tahu, boleh kita lebarkan kefahaman pula kepada orang lain, terutamanya kepada keluarga kan, anak kita, suami, isteri. Mudah-mudahan insyaAllah itu sahaja dari saya. Doa antum bi khair. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Walaupun awal lagi kan, masih lagi kena kejar malam, paling tidak pun eh, malam 29 kan. Malam raya tu jangan tinggal. Malam raya jangan tuan-puan, seeloknya eh, seeloknya kita masih lagi dalam beribadah, dalam mood ibadah malam raya tu, sebab malam raya ni antara malam mustajab doa. Jangan jangan kita abaikan malam raya. Lailatul disebut oleh ulama malam raya ni, tak kisahlah raya Aidilfitri ataupun Aidiladha, malam raya ni adalah Lailatul Jaizah, malam penganugerahan ataupun malam anugerah. Allah nak bagi ganjaran pada malam tu. Sebabkan apa yang kita buat bulan ni, malam tu macam graduasi lah kan kita. Majlis graduasi. Siapa yang jaga malam tu, insya-Allah adalah bahagian yang dia dapat. Langsung minkum doakan saya juga, dan saya doakan semua tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima segala amal ibadah insya-Allah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa insya-Allah lepas raya. Terima kasih. Barakallahu wa barakatuh. Nafsi fawfili fa innahu la yaghfiru illa anta. Wal 'asri inna insana lafi khusr. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya balik hari Isnin. InsyaAllah. Sah. Baik. Terima kasih.